kita pula yang takut ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Sawadi cha cha cha. Papa tak semangat. Hai, assalamualaikum. Sawadi cha cha cha. Okay guys, untuk pengetahuan korang, Kak Nan sekarang dalam on job training dekat UPM. Jadi malam ni Kak Nan nak kongsikan kisah seram daripada budak kelas Kak Nan. And seperti biasa guys, pengalaman-pengalaman yang Kak Nan cerita ni adalah based on the true story. And sedia maklum, jump scare alert. Kan dah cakap jump scare alert, yang kau terkejut lagi kenapa? So sebelum Kak Nan melangkah kepada cerita tu, Kak Nan nak bagi tahu korang ni, Kak Nan bukanlah sambung degree ke master ke PhD ke, bukan. Kak Nan on job training. Lepas daripada kelas ni, insyaAllah lah kalau ada rezeki, kita orang ni boleh bekerja macam tu. Jadi guys, nak cerita pasal kerja ni, tahu tak berapa ramai penganggur-penganggur kat luar sana? Mengikut daripada statistik SOCSO, Malaysia rekod 3 juta orang penganggur. Ramai tu geng. Tapi kan, korang nak tahu tak? Dekat link bawah ni, Kak Nan ada Telegram channel untuk korang yang masih lagi tengah mencari kerja. Sebab Kak Nan nak segera ya, jawatan kosong segera untuk 6,000 orang. 6,000 ya, ramai tu. So, kalau korang yang dekat sini ada kakak, abang, mak, nenek, ayah, pakcik, makcik, jiran yang masih lagi memerlukan kerja, korang boleh sharekan link dekat bawah ni, link Telegram. Bagi diorang masuk dalam Telegram tu, sebab dalam Telegram tu ada peluang-peluang pekerjaan di seluruh Malaysia ya. So guys, sharekan, kurangkan pengangguran di Malaysia ni, gitu. So jom guys, mulakan dengan bismillah. So jadi cerita yang pertama ni berasal daripada cerita yang pertama ni adalah daripada seorang rakan Kak Nan yang ingin dikenali sebagai Wak. Kisah dia seperti ni guys. Wak ni, dia adalah seorang student yang menuntut di institusi dekat Melaka. And Wak ni adalah orang KL. Jadi pada malam tu kan, Wak ni bergeraklah ke Melaka menaiki motor. Okey, daripada KL hinggalah sampai ke Seremban. Dia berhenti dekat R&R Seremban tu tau. Sembahyang, and then makan apa semua bagai. Dia pun start motor, gerak lagi. Macam tu. Geng, member Kak Nan ni dia lupa. Dah berhenti dekat R&R Seremban, tapi dia lupa nak isi minyak. So dia notice that yang, alamak, minyak dia tinggal 1 bar je. Minyak dia memang dah nak habis sangat. Jadi nak tak nak kebetulan depan dia sikit tu ada pedas Linggi. Siapa yang selalu lalu highway utara ke selatan tu, diorang tahulah kan. Lepas Seremban jumpa itu, jumpa ini, jumpa itu sebelum nak sampai ke Melaka sana. Jadi dia pun masuk ke pedas Linggi. Masuk je dalam kawasan pedas Linggi tu geng, difahamkan dekat Kak Nan ni, masuk kawasan pedas Linggi tu, kawasan tu dah kawasan orang kata kawasan kampung. Kawasan kampung Kalau macam R&R Seremban tu masih lagi meriah lah. Kalau masuk Seremban pun, Kak Nan pernah masuk, dia still lagi macam okey lah. Tapi pedas Linggi ni dikatakan macam suram sikit. Jadi tempat tu dia tak biasa. And motif dia masuk tadi apa guys? Motif dia adalah nak cari stesen minyak. Jadi dia tanyalah orang di tepi jalan tu. Dia tanya, abang, stesen minyak dekat mana? Jadi abang tu pun tunjuklah. Adik, kau jalan je lah belah sana tu, masuk belah kiri, kau jumpalah stesen minyak. Member ni pun ikutlah arahan abang tadi tu. Jadi bila dia ikut, at one point, dia tak jumpa stesen minyak geng. Jadi dia rasa macam dia perlu lagi tanya orang dekat situ. And orang terdekat tu dia tanya, bang, stesen minyak ada ke kawasan sini? Kau tahu tak orang tu jawab apa?
Stesen minyak ada dek kat belah sana, bla 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 bla. Dia rasa macam, baik, kalau macam ni abang ni cakap, dia dah patah balik ke tempat abang tadi. Tapi tak apa, dia ikut. Ikut deng. Tak ada lagi. Tak sampai-sampai stesen minyak dia. Jadi dia jumpa juga orang yang ketiga Orang yang ketiga dia jumpa. Dia tanya, Pakcik, kat mana stesen minyak yang terdekat pakcik? Saya punya minyak ni dah nak habis. Jadi pakcik ni pun bagilah tahu, okey nak jalan straight ke depan sana, nanti ada kelapa sawit, jalan straight lagi bla 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 bla. Jadi dia ni pun ikutlah cakap orang yang ketiga. Geng, nak tak nak geng, aku tak tahu kenapa Wak ni dia tak buka Waze, ataupun mungkinlah masa tu ada kekangan kan, ada masalah untuk dia buka Waze. Jadi dia terpaksa ikut saja cakap orang pertama, cakap orang kedua tendang pada orang pertama, lepas tu terjumpa pula orang yang ketiga. Dia ikut saja. Pumpang ikut geng. Masa tu dah 2-3 jam di atas motor. And dia cakap dengan kita orang ni, dia cerita dengan keadaan dia kata, aku tak faham kenapa minyak aku bertahan. Kalau ikutkan logik masa tu, minyak dah boleh kering tau. So risau jugalah dia dekat situ kan. Dah lah kawasan bukan kawasan dia. Lepas tu tak jumpa stesen minyak. Kawasan pula tak ramai orang. Tapi tak apalah, rezeki dia masa tu. Rezeki orang kata macam, yelah, kuasa Tuhan kan. Minyak tu masih lagi boleh bertahan. Jadi nak dijadikan cerita, Dia jalan Ding. Tiba-tiba dia perasan yang dia telah masuk dalam kawasan kelapa sawit. Dan untuk pengetahuan korang, kelapa sawit tu bukanlah kelapa sawit yang dalam hutan betul-betul tau. Tak, ni maksudnya kiri kanan jalan tu adalah kelapa sawit. Kat ladang kelapa sawit memang tak ada orang lah geng kan. Mana ada rumah kat kawasan situ. Tapi tak apa. Dia bawa. Tak lama lepas tu, lama-lama gelap tempat tu. Tak lama lepas tu baru dia perasan yang macam dia seorang je kat kawasan tu, dan kawasan tersebut tiada lampu jalan, bertemankan ni cahaya bulan sahaja. Tak apa, reda. Dia seorang bawa motor ni. Tengok jam dah pukul 11 lebih ni. Bawa ke depan. Out of nowhere, tiba-tiba depan dia tu ada satu motor tau. Motor tu bila dia datang dekat, oh, baru dia perasan yang tu adalah seorang pakcik. Dalam hati dia rasa macam dia nak jalan je tau. Tapi tiba-tiba dia rasa macam, aku patut approach kot pakcik ni. Patut pergi tanya dia dekat mana stesen minyak. So dia bawa, dah sampai sikit dekat pakcik tu kan. Dia pun tanya, Assalamualaikum pakcik, pakcik tahu tak stesen minyak kat mana terdekat? Minyak saya dah kering ni. Lepas tu pakcik tu pun jawab, Oh, anak dah tak ada minyak ke? Pakcik ada minyak ni, tapi minyak ni untuk pakcik lah. Masa tu dia cakap macam, aku cannot brain, sebab dia tanya stesen minyak kan. Bukanlah dia tanya pakcik tu ada minyak ke tidak. Tapi kalau pakcik tu ada minyak, why not bagi sikit kan. Dia rasa macam, apa kedekut ni pakcik ni. Tapi tak apalah. Pakcik tu kata, kalau anak nak isi minyak, anak pergilah belah depan sikit sana tu, belah kiri tu ada stesen minyak. Dia pun, okeylah, terima kasih pakcik. Okey, lepas dah dapat jawapan tu, dia pun bergeraklah ke depan. And dia ni memang agak laju sikit lah daripada pakcik tu. Pakcik tu memang slow je tau. And then at one point, tiba-tiba dia terpandang cermin belakang kan, nak check. Dia pandang cermin belakang, dia tengok dah tak ada lampu motor pakcik tu, dah tak ada. Macam dia pun pelik, jauh sangat ke aku tinggal pakcik tu kan? Ataupun mungkin pakcik tu masuk ke mana-mana simpang ke, sampai dah tak nampak kewujudan pakcik tu kat belakang. Okay, member keadaan dia straight lagi Dia straight, dia jalan, tiba-tiba ada cahaya terang benderang geng. Terang benderang. Jalan depan tu rupa-rupanya tahu apa? Ada pasar malam. Pasar malam. Memang ada orang jual burger, ada orang jual kuih tiaw, ada orang jual. Kat pasar malam dia jual apa lagi ayam golek kan. Dia jual baju semalam. Macam biasa, pasar macam biasa. And very, very meriah. Very, very meriah. Dan masa tu hati dia rasa macam,
Apa ni tiba-tiba pasar malam kan? Nasib baik geng. Nasib baik dia tak singgah. Tak ada rasa lapar nak beli burger ke apa. Tak ada, dia tahu aku nak isi minyak. Tak mungkinlah dekat pasar malam ada jual minyak kan. Jadi dia pun straight. Dia straight. Lepas tu ikut cakap pakcik tu, tona ke kiri sikit. Yes, ada stesen minyak. Alhamdulillah. So dia pun dapatlah isi minyak. Tapi sambil isi minyak tu dia terfikir, sekarang ni dah pukul 11 lebih. Kenapa pasar malam tu masih meriah? Dan kenapa pasar malam tu dekat situ? Satu, tempat tak strategik tiba-tiba ada pasar malam. Kedua, orang kampung biasanya pasar malam ni pukul 11 lebih tu memang dah siap kemas tau. Makanan semua kan dah habis. Pukul 12 tu kita dah tutup lah. Tinggal nak sapu-sapu sampah je. Orang kampung geng, siapa yang duduk kampung dia tahulah. Tapi siapa yang tak pernah pergi kampung, aku nak beritahu korang, biasanya 12 lebih tu memang dah sunyi dah kawasan kampung. Dah tutup lampu dah semua. Tapi tempat dia nampak pasar malam tadi tu sangat-sangat meriah. Kemungkinan lah pasar malam tu bukanlah pasar malam kita. Gitu kan. Dan guys, tu kisah pertama dia. Kisah kedua dia, kan aku cakap tadi, dia ni menuntut di salah sebuah institut Melaka kan, di mana institusi tu aku tak boleh bagi tahulah nama dia. Private and privacy kau. Okay. Tapi apa yang penting dekat sini, asrama maksudnya tempat penginapan siswa dengan siswi. Sebelum ni tak ada dalam kawasan institut tu tau. Kita panggil University X lah University X ni dia tak ada menyediakan penginapan untuk pelajar. Tapi pada tahun tu telah naiknya satu bangunan untuk pelajar-pelajar di University X tu. And Alhamdulillah lah, tempat tu dah siap, cuma belum lagi dihuni. Yang ada adalah, yang dah beroperasi adalah bahagian management. Maksudnya management ni macam kerani, siapa namanya tu, penjaga, warden, yes. Warden, kawasan situ. Ada satu level tu beroperasi hanya untuk management team lah kita panggil. Tapi pelajar masih tak ada. So nak dijadikan cerita kan, salah seorang pekerja dekat pejabat tersebut, kita namakan dia Adila ya. Adila ni dia kerja OT kerja lebih masa pada hari tu. Tapi dia tak rasa kekok ataupun dia tak rasa takut sebab ramai lagi rakan-rakan dia ni tak balik. Kira macam kalau punch kat 5.5 kan, dia tengok kawan-kawan dia yang lain ni tak balik lagi. So dia pun okey lah, ada kawan, lagipun dia ada banyak kerja kan. Jadi dia settlekan kerja dia apa semua bagai. Tak lama kemudian, dalam pukul 6 something macam tu, kawan dia ni ajak dia pergi makan. So ramai-ramai lah nak pergi makan. Dia pun pergilah makan dekat satu restoran ni. Sedap, Roy Mark katanya. Sedap sangat, memang dia seronok makan dekat situ. Di mana tempat tu dia tak pernah lagi capai. Dia tak pernah sampai lagi lah dekat restoran tersebut. Makan-makan, borak-borak apa semua, bagai balik. Esoknya dia ni macam teringat tau tempat makan tersebut. So dia datanglah balik dekat kawan yang ajak dia tu. Kawan-kawan ni dalam 2-3 orang ni. Dia datang, dia cakap, "Babe, sedap makan semalam kan. Restoran mana tu? Aku lupa lah tempat dia. Tapi aku rasa macam craving, macam nak makan lagi kat tempat tu." Babe tahu tak, kawan ni si Adila ni, yang kononnya ajak dia makan semalam tu, bengong macam tu. Macam, bila masa aku ajak kau makan? Lepas tu Adila ni pun cakap lah, "Dah yang semalam tu, yang lepas kita balik kerja tu, kita makan sama-sama restoran kau bawa tu." Menung lagi kawan tu. And you guys tahu apa dia cakap? Dia cakap, "Semalam lepas kerja aku terus balik." Sudah pisang. Adila ni, aku meremang. Kisah benar ni memang susah sikit lah aku nak cerita, memang akan meremang. Okay, Adila ni dia pun macam,
Kau, kan kita pergi sekali. Kau, kita makan sama-sama kot. Kau tahu tak, 2 orang yang dia tunjuk tu, tak, kita orang balik semalam, kita orang tak ada OT, tak ada apa, tak ada pergi makan dengan kau. Pisang. Jadi Adila ni macam okay, dia macam okay tak okay macam tu lah. Dia macam tak ambil pot sangat. Mungkin member-member ni nak prank dia kan, tapi nak dijadikan cerita lagi lah kan. Seminggu lepas tu dia mengalami sakit perut yang amat sangat tau. Yang sakit perut dia ni bukanlah biasa-biasa. Dia rasa macam sangat-sangat sakit sampai dia pergi hospital. Doktor check, buat x-ray ke apa ke, buat tengok dalam perut dia tu. Doktor find out yang dalam perut dia tu ada kayu, daun, benda-benda yang tak sepatutnya manusia makan. Korang faham lah kat sini? Maksudnya betul lah, pada petang tersebut kononnya dia pergi makan dengan kawan-kawan dia tu, sebenarnya dia bukan pergi makan dengan kawan-kawan dia. Sebenarnya bukan kawan-kawan dia, senang cerita. Okay, kenapa aku bisik? Kuat sikit suara. Okay, and then ni berat sikit aku nak cakap After that, seminggu 2 minggu lepas tu lah, kalau tak silap saya kan, Adila ni meninggal atas asbab makanan kotor dalam perut dia tu menyebabkan bakteria. Jadi bakteria tu dah merebak dalam perut dia, dah makan perut dia, dan menyebabkan organ dia gagal berfungsi, maka dia meninggal. Okay, risau, terkejut. Okay, so itulah dia pengalaman Wak ni daripada member kelas saya ni, untuk relatekan balik kan. Kalau lah Wak ni singgah dekat pasar malam tersebut, dia beli burger ke, dia beli sate ke, apa ke, we don't know. Kalau itu bukanlah pasar malam manusia, kemungkinan Wak ni juga akan makan makanan-makanan kotor. Wah, risau. Jadi korang dekat luar sana hati-hatilah ya. Kalau korang rasa ada aktiviti nampak macam sempurna macam manusia biasa, tapi ni, hampa kena tengok masa. Sentiasa jaga masa. Tengok masa. Kalau pukul 12 tengah malam, tak sepatut-patutnya ada pasar malam ke, ada orang jual burger ke, ada jual nasi lemak ke, janganlah pergi. Tapi kalau kawasan KL tak payah cerita lagi kan. Kalau kawasan KL tu biasa. Itu biasa. Ini kita cerita kawasan luar KL. Okay, so guys, hati-hati dekat luar sana. Thank you so much for watching me sampai habis. Jangan lupa follow channel kat Instagram and TikTok. Walaupun TikTok aku selalu kena ban. Bitter. Thank you for supporting me. Thank you kerana suka cerita seram. Bye-bye. Kau kun ka? Sikit ada. Dia suka macam ni lah dada ni. Tiba-tiba. Okay. So, ulang balik Tiba kan, risau pula aku. Dah cerita-cerita tiba-tiba mic tak on lah. Nasib baik aku ada test mic tadi. Biasalah kita akan test mic first. And kita tak nak test benda lain. Kita just nak test mic. Faham tak test mic tu apa? Test mic ni macam bila kita bercakap dengan mic tu cakap kita balik. Sekarang ni mic tu bercakap dengan aku balik tak? Tak Okay. Macam tu. Dia macam tu lah aku test mic. Okay. Sakit. Okay, angin. Okay.